tak tengok ada Malaysia. Saya tidak adalah nak judge dia bagus tak bagus. Betul-betul ada orang yang ada duit, dia mampu beli gadget sampai daripada ujung sana sampai ujung sana. Panjang ni gadget kan. Beli kat Jam Tut tu RM300. Jam Tut tu dia beli gitar RM300 tapi dia pakai Jam apa ya? Jam Tut. Jam Tut. Dia tak sponsor. Kalau dia sponsor aku sebut nama betul-betul. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Salam sayang diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Yes. Di dalam show apa? Show apa ni? Sembang boleh lah. Sembang boleh lah. Episod berapa ya? Dah episod 4. Episod 4. Episod 4. Cepat ni. Cepat kan? Dah episod okay, 4. Tahu apa tak dia? kau? Pevia sekarang dah 1,000 lebih subscriber. Dah 1,000 lah? Yes. Time aku masuk dulu baru 200 ke 300 tak laku. Bukan sik lah. Setan lah. Sik tu lepas minggu baru kita masuk tu. Dah 1,000 dah. 1,000 dah. Aku subscribe 5 kali. Subscribe 5 kali. 5 akaun 5 Pecas. Okay, sebagai tu aku nak cakap terima kasih lah dekat korang-korang yang subscriber dah sampai 1,000. Okey lah Sab, hari ni kita ada masih lagi dengan tetamu istimewa. Yes, betul you. Siapa tetamu ni? Siapa? Kita bagi dia perkenalkan diri. Boleh kenalkan? Okay, Assalamualaikum. Salam. Nama saya Ami. Yep. Daripada band Bab band ni payah sikit. Kita Bab band ni. Nak kertas ke? Ke nak macam mana? Nak Tengok tulis ke? Tapi bila mention terus cakap like, subscribe semua kena buat. Okay, nama saya Ami. Yep. Daripada band Times New Omen, Forgetting Francesca, and I Fall About That. Ada 3 band sebenarnya. Tapi korang bolehlah follow semua. Keras lah. Satu je yang keras. Satu yang lagi keras. 2 tu lembut sikit lah. Ami main apa Ami? Okay, to be honest, saya sebenarnya memang sekarang totally like guitarist, gitar and major in guitar. Sure And sekarang pun kita nak kena cakap pasal gear versus skill. Itu topik kita hari ni Sab. Itu topik kita hari ni. Gear versus skill. Yang mana lagi penting sebenarnya. So Yul, macam kau main drum kan, mesti kau pakai snare mahal-mahal, cymbal mahal-mahal, stick mahal-mahal kan. Ada beza ke? Power ke? Dia kalau kau tanya aku, biasanya kalau barang mahal ni Biasa dia Yul, kalau aku macam ketuk mahal dengan ketuk murah lain sikit. dia kalau kau tanya aku dari segi drama, skill penting. Skill penting. Skill penting. Kau kalau pakai barang mahal tapi kalau kau ketuk tak betul pun Buat apa kan? buat apa kan? Tak cun lah juga kan. Tak cun lah juga kan. Tapi kalau macam Ami, kalau main gitar, apa pendapat kau? Okay, so basically sebab saya main gitar dan juga aku pun main gear. To be honest, aku rasa aku bukan more to skill, tapi more kepada gear. Lebih kepada gear. Sebab aku start daripada single pedal. Ada satu je single pedal before this. And expect satu pedal tu boleh buat macam-macam benda. Tapi memang busuk lah bunyi dia kan kalau setakat satu pedal je. So sekarang adalah upgrade sikit kepada multi-effect. Siapa yang minat multi-effect ni, aku rasa memang banyak function dia kalau pakai multi-effect ni. Tapi kalau multi-effect kita pakai tapi brand pun mahal-mahal, bunyi sama juga dengan aku pun tak ada function juga. So skill lah juga macam mana pun. Kalau ikutkan aku rasa dia takkan habis. Memang topik okay, topik ni saja aku rasa memang takkan habis takkan habis saja sebab kau memang akan always nak benda baru. Betul. Kan? Kau bila dah main lama-lama dengan benda sama, kau dah rasa, kau dah short, tiba kau rasa macam nak short lagi ya. Dia macam gian kan. Kau dah lama rasa tiba rasa kau nak up lagi, kau punya show tu lagi kan. So kau akan lagi spend lagi kan. So sebenarnya takkan habis benda ni. Memang dia takkan habis. Tak pernah. Tapi okay, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam tu Mi, kau tadi cakap kau ada banyak main pedal effect, kau main multi effect kan. Kau pakai brand apa? Okay, untuk masa sekarang pedal aku dia Korg AX3000G. Siapa pernah dengar?
Dia agak all season sebenarnya. Sorry lah aku dah. Jangan silap lah. Tapi kita nak tahu lah. Tapi nak tahu korang kan semua. yang tengok ni mungkin tahu. Korang kalau korang ada idea mungkin boleh komen dekat bawah. Komen Boleh komen sekarang. kat bawah apa tu. So pakai apa efek apa? Apa? Korg AX 3000G nama dia. Okay. Itu salah satu. Ada berapa banyak? Kau ada berapa banyak? Kalau kononnya kalau kau nak pergi show lah, pergi show, apa yang kau akan bawa? Okay, untuk masa sekarang lah, kalau macam aku banyak main gig kan, macam gig ni usually aku sekarang memang fokus kat multi-fact. So dalam satu multi-fact tu kau boleh buat macam-macam bunyi. Dia rajin atau malas je nak cari bunyi. Dia benda ni rajin atau malas je. So adakah kau akan bawa gear kau based on band yang kau perform ataupun semua band kau tibai je gadget kau tu. ada saving pedal lah. tu. Kau ada saving sebab lah. aku ada kawan yang memang dia dah set up. Aku main dengan this band, dia pakai yang ni. Aku main dengan this band, aku pakai sketul je. Betul. Aku sebagai drummer, kalau macam aku main dengan macam aku main dengan band rock, aku akan bawa di satu snare besi. Sebab nak kasi sound dia kasar. Yes. Tapi kalau macam aku main dengan band yang pop-pop yang kurang-kurang kasar sikit, aku bawa snare yang kayu. Betul. Kayu. Tapi aku tak declare, aku tak beritahu lah band tu aku ada satu lagi snare. Aku macam bawa, okay ni je snare aku ada, ni je lah snare aku ada. So kau ada macam saving lah. Preference macam, lah, bila kau main dengan apa, kalau dia cakap kau ada band keras, band tak keras kan. Interesting. Apa beza equipment kat situ? Korang macam nak pecah belah dengan aku ni. Dia macam nak pecah belah. Kita nak Nak tahu aku nak tahu. nak Aku tahu, curious. nak Aku tahu. sebab aku tak main Okay gitar. lah, Aku tak terima. main gitar. Aku tak main gitar. Nak tahu lah macam mana kan kau buat benda semua. Okay lah, to be honest, aku memang pakai satu gadget tu je. Semua band aku main, aku pakai satu gadget tu. Tapi setiap band tu dalam satu efek macam-macam bunyi. Kita ikut genre. Itulah function ada multi effect. Bila kau ada multi effect, macam-macam bunyi kau boleh buat ikut genre kau main. So, kalau bila kau main pop, kau boleh dapat bunyi pop. Kalau kau main metal, kau boleh dapat bunyi metal. Tapi macam mana kau nak dapat tu, kau kena expose sendiri benda tu. Kalau kita setakat guna single pedal kan, kalau dah satu pedal ni dia setakat macam contoh kita pakai tu jazz chorus. Takkan pakai jazz chorus nak main metal kan? Betul. Macam lari pula. Sebab tu aku rasa multi effect ni penting untuk orang yang into gear instead of skill. So kira kau kalau pergi show memang kau bawa satu multi effect. Yes, betul. Itu je. Kau tak ada Itu macam je. aku pernah tengok satu band ni kan. Dia bawa macam besar ni. Rack ke tu? Wow. Macam rack lah. Besar ni tapi adalah delay, ada CD player. wah-wah. CD player dia. Ada CD player tak ada. Sequence. Tapi dia ada macam player. ada power bank. Ada power bank. Ada power bank, ada chorus, ada phaser, ada delay, ada multi effect. Memang kau tak ada buat macam tu. Kau tak ada tahap macam tu. Kau pernah terperangkap lah. Sebenarnya lah before aku invest dalam multi effect, aku memang pakai single pedal yang lebih daripada 5. Dulu aku ada digital delay, aku ada distortion, aku ada metal zone, aku ada juga chorus satu. Tapi itulah kita sebenarnya in terms of gear ni, kalau kita banyak-banyak tapi kita nak tekan semua pun tak sempat tau satu show. Percaya je kat aku. Betul. Tak sempat Tak kadang sempat. kau nak pijak kau dah lah gelap stage gelap. Betul. Kau tak pijak benda betul tak betul kadang kan. Kadang-kadang bila terpijak terpijak plug, tutup semua. Tutup semua kan. Memang Itu nightmare, itu nightmare. Itu nightmare. So kau memang kau Kita dah tak nak belajar pergi ke pengalaman situ. tu, Belajar lah so memang pengalaman. kau tak nak repeat. Aku tak pernah ada repeat benda yang sama. And aku rasa bila kau upgrade ke something yang better, maksudnya multi effect ni membantu tau. Sebab multi effect ni banyak membantu dari segi kalau kau pakai satu multi effect, kau dah set channel kau. Kalau band besar-besar nowadays kan memang pakai satu multi effect yang jenis dalam satu tu semua channel korang boleh pakai. Untuk nampakkan gear kau tu interesting dari segi bunyi lah. Itu apa aku rasa juga. Okay, jap. Aku nak tanya. Okay, macam kau yang main muzik keras, ada apa macam ada beza tak dia punya sound texture? Contoh aku tak erti nak sebut-sebut pasal bunyi sound gitar ni apa semua kan. Kita drama biasa. Ketak gitu je bunyi dia. Kan. Tapi macam kalau kau pakai let's say overdrive. Yes, Overdrive digital dengan overdrive analog ada beza tak? Aku tahu ada beza lah, tapi ni explain dekat dia orang nak tengok. Overdrive digital dengan overdrive analog Wow. Okay. Aku tak faham sebenarnya kau cakap, tapi aku buat faham je lah kan. Layan je. Aku layan je. Sebab aku main drum kan. Aku tak faham kau cakap apa, tapi aku layan je. So ada beza ke? Ada beza tak? Aku rasa dia more kepada kemampatan lah.
Kemampatan. Siapa dia kemampatan satu bunyi tu kalau kau perasan kan, kalau kau pakai digital dengan analog, analog ni lagi deliver tau, sebab benda tu memang fokus dia dekat overdrive tu. Overdrive tu datang daripada analog. Tapi kalau aku cakap pasal overdrive dalam digital, digital ni kan dalam satu platform, semua benda dalam tu. Boleh cakap dia macam preset dia macam preset. Yes. Okay, So kalau macam orang-orang yang pakai aku rasa macam Sahab lagi advance daripada aku. Sahab tu lah. Sahab ni betul ke drama? Betul ke Sahab ni drama ke main Macam gitar? dah tak percaya pula. Komen dekat bawah. Boleh kau rasa ke tak apa. Okey tadi kita sembang pasal kau punya effect pedal kan. Okey kita tukar lain sikit. Kau pakai gitar apa sekarang? Alamak. Jajak shredder. Mesti pakai Schecter. Ibanez. 7 string. 7 string. 8 string. 8 string. 9 string pun ada. 9 string pun ada. Tapi tak mampu lah pakai. Tak mampu pakai. Okey. So gitar apa kau pakai sekarang? Kalau kau ada show kau akan untuk recording untuk show kau akan bawa apa? Tak rasa macam show off ke? Tak apa. Bangga dengan kau nya. Kau Tak masalah sekarang orang tanya, kau jawab. Boleh, tak ada hal. Boleh. You work hard for that nak beli benda tu. So bagi tahu. Beritahu. 1 gitar, 2 gitar, 3 gitar. Okay, to be honest sekarang aku ada 6 gitar. Yo. Kau ada berapa snare? Aku ada 2 je. Aku ada satu tapi pinjam. Itu pun Drama lain. Dia gitar. Okay. So 6-6 tu memang spek yang sama ke ataupun bergantung nak cakap kepada pasal spek bergantung pada spek. Sebab aku ni sebenarnya ex banyak band. To be honest aku memang ex band banyak band. So setiap band tu refer dekat band gitar ni band ni, gitar ni band ni. Dah macam artis kan. Tukar-tukar gitar lagi. So sekarang ni aku punya band dah makin kurang. Tapi gitar tu tak kurang lah. Kita stick collection lah. Kita tu bini, kita tu bini, betul. Kita tu bini. So sekarang ni aku in terms of single coil ada, humbucker ada. Okay, kita cakap pasal brand. Favorite kau punya favorite yang kau rasa macam tiba macam aku call Ami, ada jamming malam ni. Sekarang enggak aku nak jamming? Yang orang cakap grab and go lah. Grab and go. Yang kau punya go to. punya. Kau punya go to gitar kau apa? Kau punya apa sekarang? Sekarang aku pakai Squier by Fender Telecaster Modified Vintage Deluxe. Ya, betul. Nama panjang sangat lah. Dia biasa nama lagi panjang lagi power. Biasa nama lagi panjang lagi power. Betul. Kenapa aku cakap gitar tu? Sebab aku rasa itu antara gitar paling mahal yang aku pernah beli. So aku rasa, tapi to be honest, kalau gitar lagi mahal, lagi kualiti, itu memang betul. Itu aku memang support 100%. Sebab bagi aku itu antara gitar aku investment yang paling mahal, which is ialah dalam 2,000 lebih kan. So bagi aku itu agak investment yang sangat bagus. Dia macam support kau punya playing, bagi Betul. kau punya bagi semangat sikit lah nak main kita mahal lagi lah. kau punya playing. Okey lah, sebut-sebut pasal playing ni kan. Kau pernah tak dalam situation kan, kau pergi show kan, kau tengok ada musician ni dia pakai babang mahal ke, babang yang macam aku cakap tadi, dia punya kau datang bawa efek satu multi efek, tiba kau tengok badan ni dia bawa macam besar. Dia bawa rack semua, dia bawa CD player macam besar ni dia bawa, dia letak atas stage kan, dia main. Lepas tu kau rasa panas. Kau pernah tak ada, adakah benda itu normal? Sebab aku drama, aku tak nampak benda ni semua. Kita nampak tu kalau orang pakai simbol mahal. Aku nampak simbol aku kalau nampak. dia pakai custom kita zing. Kalau dia pakai snare DW yang tebal-tebal tu, aku pandang, aku Pandang, tapi jauh macam je lah, mampu. Aku nak tanya dari segi gitaris lah kan. Memang ada tu macam drama, kalau tanya aku ada juga kadang aku pernah agak dalam situasi mana aku nampak drama ni dia bawa babang mahal. Betul. Bawa mahal. Tapi aku sorry lah cakap dia ketuk pun. Dia ketuk macam tak keluar. Kau jahat Dia ketuk buat aku rasa macam bagi aku snare tu je lah kan. Bagi aku snare tu kan. Tak adalah jahat. Aku kesian dengan snare tu. Bukan kesian dengan drama tu. Aku kesian dengan snare tu. Macam dia tak dibelai. Tak dibelai elok. So kau pernah ada situation sama macam aku tak? Macam kau tengok orang ni pakai gitar mahal dia tapi dia tak pakai. So kau rasa macam alah ruginya. Betul. Okay, to be honest, sekarang aku memang banyak sangat show underground yang kalau kau perasan kan, even underground macam mana sekalipun, barang mahal. Itu banyak berlaku kat scene local scene underground sekarang. So macam sekarang aku nampak dia dah lah pakai, tak boleh mention nama kan. Tak apa, dia rahsia. Fikir kalau kau rasa itulah kau, siapa makan cili dia rasa kan. Rasa pedas lah. Dia rasa pedas. Tapi tak apa. Aku nampak macam-macam. Kalau korang tahu brand-brand rack ni kan, salah satunya Camper lah. Bunyi pun dah takut kan. Camper lagi. And then kalau kita perasan ada juga pakai AX1 apa lah yang Line 6 punya tu, aku tak tahu lah. Tapi agak latest, and also Helix.
Siapa yang pernah dengar Helix tu? Allah, aku cakap kau satu set lengkap sekali rack kat belakang. Pergi gig ke pun. Pergi gig ke pun. Sekali bunyi sama macam gitar aku. Boleh jual lah namanya, buka kedai. Dalam situasi tu sebenarnya skill lagi penting sebenarnya. Skill ni ada, dia membawa sedikit faktor jugalah. Dia betul. ada added value juga dalam tu sebenarnya. Betul tak? Betul. So pada aku macam setengah orang memang macam tu kot. memang kalau dia kan ada balance, dua-dua. Dia kena balance dua. Kau kalau kau pakai barang mahal, kau kena adalah skill untuk so that boleh nampak. So tidak memalukan equipment tu lah. so that equipment tu dibelai dengan penuh kasih sayang, kau menggunakan dia sepenuh-penuhnya 100% utilize lah. Utilize dia kan. So memang ada situation tu. Tapi Sab, aku dengar ada pesanan istimewa. Betul lah tu. Daripada siapa? Tak tahu. Sahab buat job belakang-belakang tak beritahu aku. Tak beritahu This one Otai lah, aku boleh panggil Otai lah. So aku ada jumpa dia semalam, ada pergi show dia. Then aku ada tanya dia satu soalan ni lah pasal Soalan sama juga ke? Soalan sama pasal gear versus skill. So this is pendapat dia. Kita tengok. Gear, kita sekali pasal nak sentuh sikit lagi gear dengan talent Okay, bottom line dia gear tu keep it, saya pernah tengok lah. Okay, pernah tengok ada musician. Saya tidak ada lah nak judge dia bagus tak bagus. Bottom line ada orang yang ada duit, dia mampu beli gadget sampai daripada ujung sana sampai ujung sana. Panjang punya gadget kan. Tapi tak sampai lah. Tapi saya tak kata dia tak bagus. Cuma mungkin dia punya maksud hidup tu belum sampai yang ke penghujungnya. So bila kita tengok Kurt Cobain contoh dia pakai gadget satu je babe. Dia pakai clone apa benda dah. Satu gadget dia pakai babe. Jeng. Dia tak ada pakai gadget yang sampai Allah Kalau gear tu tidak membawa manfaat kepada talent kau, so tak perlulah kita buang duit. Sebab tu kau nampak ada je kan orang buka online selling gear yang tak pakai. Sebab apa? Dia pakai gear tu tak membawa manfaat dalam hidup dia. At the end of the day, dia cocok direct je main jeng. Itu yang sebenarnya gear tu adalah satu experimentalist lah. Gear tu macam untuk mempelbagaikan lah, untuk bagi orang buang duit lah sebenarnya. Untuk duit tu digunakan untuk membeli ada gunaan dia. Kalau tak ada gear, orang tak keluar duit. So but end of the day, sebenarnya kehidupan yang simple dengan gear yang simple, minimalis, InsyaAllah Allah lagi mudah. Allah lagi dapat bagi kita satu ketenangan. Sebab kalau banyak-banyak gear pun tekan pun, at the end of the day, sound dia macam gitu juga. Maksudnya sound dia tak jelas. Sound tak power pun sebenarnya. Allah kena sound juga pasal sound kau apa benda lah penat-penat. Gear tu kalau terlebih guna, dia akan membazir dan dia akan membuang masa dan membuang duit kita. So betulnya bersederhana or minimalis dalam bahasa Mak Salehnya, dalam bahasa Melayunya, ini malas. Kalau ini malas bukan malas tak buat kerja, tapi malas nak buang duit, malas nak fikir banyak. Sebab dunia ni sementara. Ini adalah mimpi. Sebenarnya ini mimpi bro. Mimpi je dalam mimpi. Bak kata dalam sutra. Assalamualaikum. Itulah dia. Abang Radi dia bagi jawapan. Dia cakap apa dia cakap? Dia cakap kalau pakai efek panjang berjela pun tak ada guna tak kan? ada guna. Tak ada guna. Dia minimalis, dia seorang yang minimalis. So untuk dia berpendapat bahawa skill tu sebenarnya sangat penting. Kau rasa macam mana Ami? Dari segi skill dari segi skill okey. Kau aku tak nak go technical kan, tapi kau belajar gitar berapa lama? Okay, kalau bab gitar belajar berapa lama, to be honest aku memang ambil kelas sekejap. Sekejap sangat. Alamak. Tu dari mostly daripada yang selain tu semua aku belajar sendiri je. Self-taught. YouTube? Self-taught YouTube tu memang mengguna, dan juga aku ni more kepada bunyi instead of playing. Faham tak maksud aku bunyi instead of playing? Sebab kau memang jaga sound, kau memang lebih ke arah gear lah. So that's justify kau punya tu. Interest lah. Okay, tapi kau bersetuju tak kalau aku cakap macam duit dia, suka hati dia lah nak beli. Okay, kalau aku nak cakap pasal duit nak cakap pasal duit, memanglah semua orang ada duit, nak beli tu, nak beli ni kan. Tapi macam kalau kau dah ada duit, tapi kenapa kau main gig je?
Oh, Pedas. Terasa? Okay. Untuk korang, apa pendapat korang boleh komen dekat bawah. Komen kat bawah. Jangan lupa like, subscribe. Tak mention share. siapa-siapa Tak macam siapa. tak Tapi betul. Betul lah tu. Betul lah tu. Kalau skill kau banyak-banyak tapi kau still mainin kat situ, tak ada guna. Sebab kan? bagi aku, kalau kau banyak duit, gaji ada, suka hati, macam kau cakap boleh beli macam-macam kan, kenapa tak expose diri kau pergi lagi jauh dengan barang yang mahal tu. Ataupun seelok-eloknya mungkin kau bawa band kau pergi lagi jauh daripada sekarang. Why not kan? Betul. Instead of fokus kat benda tu je. Macam tadi Radi cakap, dia dah tahap dia pun pakai satu je bang misalnya. Pakai satu bang. Dah cukup untuk bawa OAG Ke mana ke mana diorang sekarang. Jadi macam tu. Dia macam tu. Tapi kadang memang tak perlukan banyak bang. Maksudnya kadang memang macam cakap skill. Kadang skill tu dah cukup membadai. As long kau tahu kau ada satu barang ni and kau tahu macam nak gunakan dia habis-habisan. Betul. Kadang-kadang dah cukup dah. Kadang dah cukup dah rasanya kan. So, Sahab kau rasa macam mana? Aku rasa Yul, untuk ni pendapat aku lah. It's just apa yang kau nak pakai and idea yang kau ada. Kau invest untuk benda tu dahulu. Tapi kalau kau ada idea yang lagi dope dan kau tahu apa kau buat, ada duit, silakan. Duit kau. Aku tak kacau kau. Kau tak payah bill aku pun. Suka hati kau nak buat apa. Korang, komen kat bawah. Komen. Okay, kau cakap macam pakai suka hati kan. Okay, aku ada juga dengar orang cakap ni kan. Bila macam kita cakap yang tadi kita skill penting. Okay. Tapi bila kau ada barang, macam kononnya kau beli, kalau aku drummer kan, aku beli satu drum yang harga 20,000. Benda tu akan motivatekan aku untuk practice. Kau rasa benda ni memang boleh apply ke? Rasa benda ni betul tak? Macam biarlah orang tu tak terror. Betul. Dia tak ada skill. Okay. Tapi dia pakai High end. Gibson Les Paul. Wah, aku suka Slash sebab aku suka Slash. Aku suka Slash kan. Okay, dia beli Gibson Les Paul tapi main tak terror. Tapi dengan membeli Les Paul tu, dapat motivate dia lah. dia akan rasa macam aku kena main. Aku akan practice everyday bila beli gitar ni. Kau rasa boleh pakai ke? Boleh pakai benda tu? Sebenarnya kalau tanya pendapat aku mula dengan drum set Superstar 1,002 je, murah-murah je. Sebab bila kau dalam situation macam bila kau macam baru nak start ni, kau tak kisah sangat barang kau apa tau. Sebab kau pun tak tahu apa yang kau nak. Kau tak tahu apa lagi signature. Kau tengah mencari lagi kau punya sound, kau tengah mencari lagi kau punya playing. Engkau pun entah suka tak suka. Entah suka tak suka. Macam maybe kau beli Gibson, aku beli Gibson ni, aku beli dah main-main. Tiba alah tak sedap lagi Gibson ni. Nok tu jauh lah. Tebal sangat macam kecil. Banyak bunyi pula. Tiba nak beli Fender. Fretboard besar pula. Tiba Fretboard besar. Kau dah rugi sebab kau dah spend Gibson berapa? 12,000. Ush, yes. Ya, betul. 10-11. Kau dah spend 10,000, tiba kau akan rasa menyesal tau. So dia perasaan tak puas hati tu akan ada, tapi at the same time mungkin bila orang yang selalu spend ni dia mungkin tak spend sikit tapi dia akan motivatekan juga. Kau rasa macam mana Ami? Kalau bagi aku, kalau dari segi dia dah spend too much ni kan, tapi bila dia spend too much tu, dia bagi aku memang akan motivate diri kita sendiri nak guna benda tu selok-eloknya. Kau pernah dalam situation ni tak? Alamak, Kau pernah menyesal tak? Macam kau beli gitar ni, dia kau macam aduh aku nyesal lah sial aku beli ni. Alamak, dah tersilap beli lah, jual kat Jamestown. Nak jual dah. Korang tahu kat mana, korang tahu kat mana nak cari barang tu. Tapi kau nak jual kau rasa rugi tau. Sebab kau dah beli barang ni, lepas tu kau nak jual tak boleh jual harga kau belilah. Kau kena jual murah sikit, kau dah rugi sikit kat situ kau. Kau pernah dalam situation Okay, aku pernah beli situation di mana aku nak sangat gitar Jackson ni. And aku memang beli. And tapi lepas tu aku tak minat. Tapi kenapa dia jadi macam tu? Sebab aku rasa skill aku tu mungkin tak terlalu hebat untuk pakai Jackson. Sebab Jackson ni mostly kepada orang shredder ni semua sesuai lah kan. Tapi kau tak terasa macam kau okay aku dah ada Jackson ni. Alamak. Aku kena belajar shredding ke? Sebagai bahan motivasi lah. Kau ada terasa macam tu tak? Ke rasa menyesal tu lagi? Kau menangis ke lah menyesalnya aku kan. Okay, sebenarnya benda tu memang buat motivate untuk diri aku berpractice lagi better and better. So aku rasa macam sekarang ni kalau kita dah ada sesuatu yang mahal, seelok-eloknya kita practice lah. Kita
kita punya gitar performance kita tu. Sebab aku tak cakap kita kena fokus gear je. Skill tu pun penting. Sebab tu gear versus skill ni bagi aku both kena balance. Tapi jangan macam kita ego. Aku gear. Aku tak boleh buat skill ni, aku tak suka. Kalau tidak sampai bila kita nak improve. Betul lah. Setuju. So, okay, kalau kau tanya aku, seelok-eloknya lah kalau nak beli gear ni kan, kalau nak beli Fender, jangan beli Fender, beli SX dulu. Kau belilah kau belilah Squire dulu. Squire lah. Kau rasa dulu benda tu. Kau rasa macam okay boleh kot layan ni, baru kau beli. Kau rasa itu cara lagi elok ke rasanya? Okay, sebenarnya itu yang the best. Sebab setakat ni bagi aku, kalau kau start dengan sesuatu yang mahal terus, tapi kita tahu kan kita ni tak power kan, kita pakai biasa-biasa dulu dah lah kan. Macam kita belajar dulu. Sebab to be honest pun, aku ni memang mengidam sangat nak ada Fender satu. Betul? And aku dapat juga sebenarnya. Aku tak main gitar pun, aku rasa nak je satu Fender. At least Fender satu geram. Tapi itulah kadang aku rasa macam aku takut. Sebab kalau aku dah beli tu, aku tak pakai. Gantung kat dinding. Better aku beli SX. Tak adalah aku rasa marah. Tak ada. Aku tak rasa marah lah kan. Macam lah SX relax kan. 300 boleh dapat. Kat Jam Tot boleh dapat 300 kan. Tapi Yul, kalau kau cakap macam tu, sampai bila kau nak motivate kau jadi lagi power? Kau tak rasa ke benda macam tu? Sebab yang tu bagus bagi tu. aku, sebab itu aku buat lah. Aku beli juga Fender satu. Tapi bila aku beli Fender tu, aku punya motivate untuk jadi lagi power tu macam lagi kuat. Macam alamak, okay, aku kena practice betul-betul. Sebab kalau kita pakai barang murah and then kita memanglah nak invest kemudian kan. Tapi tak apa lah, setakat SX nanti pun aku boleh practice. So boleh cakap invest kepada barang yang mahal ni adalah salah satu cara kau macam commit, sign the petition lah, macam okay, aku akan commit dengan practice ni. So aku akan develop aku punya skill, and aku akan meletup. Betul. Kau kena research dulu. Kau kena jangan main beli je. Jangan nampak harga macam harga 10,000 mesti confirm sedap. Tapi kau mention drum 20,000 tu memang betul lah. Itu aku memang betul. Drum DW 20,000 aku pernah merasot. Lepas tu aku tengok orang ketuk macam aku pernah merasot tapi dia main dung tak. Dia macam drum yang 20k tu dia macam ibarat Mercedes tau. Kau drive Mercedes, betul? Kau drive macam betul. Aku cakap benda tu sebab dulu aku pernah ada peluang nak try drum 20,000. Tapi aku tak gunakan habis-habisan. So itu yang aku keluar soalan tu. Aku rasa macam sebab aku rasa menyesal. Sebab aku ada chance untuk record, untuk main dekat drum yang mahal, quality. Aku tahu sound akan sedap macam mana. Tapi sebab time tu skill aku tak atau muda lagi. Muda lagi tapi dah muda kan. Kau nak agak rasa, kau nak agak main dah mahal kan. Kau ada ego tu kan. Tapi bila aku fikir balik, aku rasa macam aku patut naikkan skill aku, ataupun aku patut belajar macam mana aku nak pakai tu, so that lagi aku akan elevate that sound. Tapi okay je, best ke main drum mahal tu. Tapi ada orang berpendapat bahawa contoh macam gitaris kan, gitaris lah, gereng dekat gitar yang murah dengan gereng dekat gitar mahal tu lain tau. Apa Amir kau rasa pada yang ni betul lah. Sebab aku rasa kan, okay, bila kau perasan kan, dia main clean. Kita yang gitar murah main clean, dia main gitar mahal pun main clean, tapi bunyi lain tu. Especially yang akustik punya. Uish, tu main peranan. Sebab bila kau tengok akustik yang mahal, main G pun dah sedap. Main G lah. Jreng, tapi kau main G yang dekat gitar murah, keng. Dia lain kan. Dia macam confident. Dia akan kasih kau that confidence bila dia barang mahal ni, in a way akan kasih confidence lah juga. Kau rasa. Tapi okay, kau sebut pasal bunyi gitar gereng sedap kan. Aku drama aku tak tahu. Kalau kau pakai gitar-gitar mahal, tapi amp kau amp murah, adakah itu membawa perbezaan? Ada bawa justice kat punya. Adakah? Okay, macam kita, aku macam kita kalau main gig, kau takkan bawa amp. Betul. Biasa venue dah bagi amp. Dah akan bagi amp. Kau tak tahu. Aku tak tahu apa amp. Biasa aku pergi nampak Marshall lah. Marshall apa? J apa? JS aku tak tahu. Aku main dah. Sorry. Tapi okay, adakah amp tu akan justify kan? Akan macam untuk kau sebagai seorang gitar kan? Kau dah bawa gitar kau konon. Kau bawa apa? Kau punya Squire tu. Kau bawa. Sekali kau nampak amp barai kan? Adakah benda itu sebenarnya akan memotong
buat kau rasa macam alah, kalau aku tahu ni better aku bawa gitar merah je. Kau bawa amp sendiri? Okay, to be honest, aku ada 2 pendapat sebenarnya pasal benda ni. Sebab macam korang bagi tu, sebenarnya aku boleh bagi 2 pendapat. Okay. Bagi sekarang dua-dua. Bagi dua-dua. Kita sekarang, okay, kita pakai gitar murah. And then, tapi kita ada gear yang agak relevan untuk pakai. Tapi amp biasa. Itulah function gear time tu. Kalau korang nak tahu. Aku selalu research, ini my own opinion, macam mana aku research. Kalau kita dah tahu amp tempat tu barai, and kita tahu kita kena jamming tu, tetapi gitar pun biasa-biasa. Tapi kita ada gear. Gunalah gear kau seeloknya time tu. Sebab tu bagi aku gear ni, bila kau dapat sound yang sedap, kau pergi amp mana-mana pun sedap juga bunyi dia. Patutlah dia orang beli banyak-banyak yo. Itu yang bawa satu Itu meja yang bawa penuh. macam tu. Tapi pakai amp biasa je. Tapi sound sedap lah. Gear dia tu banyak membantu sebenarnya. Tapi kalau kau nak cakap pasal gitar mahal pula, kita dah ada gitar mahal tapi amp biasa-biasa. And ni mungkin more kepada skill kot. And also bagi aku, gitar dah mahal tapi amp biasa, tapi dia main sedap. Kenapa? Sebab gitar mahal, wood dia lagi better. Aku tak tahu pasal ni. Itulah. Aku ingat drum je ada macam ni. Kita bakal tahu lah ni. Bakal tahu lah. Lepas ni kalau kita jamming, kalau sound gitar kita tak sedap, aku sound lah. Kau skill tak terror. Kayu apa ni kau pakai ni? Aku kayu jati lah. Kau pakai equipment apa, itu tak sedap bunyi sound kau ni. So memang ada, memang amp tu pun, bila kalau kau ada gear yang elok pun, macam sound effect yang elok pun, dia kalau amp biasa pun boleh. Boleh sebab dia, especially kalau macam artifact ni, kalau kau perasan lah, sebab korang ni drummer kan, aku explain lah sikit. So macam korang drummer, korang perasan orang yang pakai multi-effect ni, bagi aku kalau kita send return cucuk belakang, apa send return cucuk belakang ni kan? Aku pernah tolong kawan pasang kabel return. Sahab pasang return kan? Okay, kat mana return? Aku macam return okay. Lepas tu aku tak tahu jadi apa. Dia main lah. Tengok je. Okay, sekarang ni kita tahu send return ni sebenarnya membantu tau. Sebab bila dia return, totally sound keluar kat effect dia punya sound tu. So speaker amp tu hanya based on speaker tu membantu speaker ni. So maksudnya sound yang keluar dekat return punya lubang tu adalah sound pedal tu. Ya, betul. Memang semua sound pedal je. Tapi dia direct from pedal. Dia tak go through the amp punya chip and everything tu. Sebab tu kalau kau perasan, kalau gear kau tu sound memang kau dah perfect setting, kau boleh dapat punya sound kau. Percaya saya aku. So mana-mana kau pergi pun, kau tahu dia ni main mana-mana pun sound ni lah. Itu kan macam signature kan. Tak rasa tu macam satu benda signature untuk orang tu. Macam okay, aku dah kenal ini sound dia ni. So gear itu di mana gear mainkan peranan kat sana. Okay, aku tak tahu. So kira macam kalau gear, pada gear lah, memang gear. Gear tu penting. Gear penting Gear penting untuk sound sedap Tapi kalau ada yang tak puas hati tu bagi tahu lah. Bagi tahu kat bawah. Kalau korang ada pendapat, boleh komen dekat bawah. Topik ni takkan habis. Topik ni takkan habis. Tak ada betul, tak ada salah. Kalau tanya aku, tak ada betul, tak ada salah. Ada setengah orang, dia walaupun dengan kekurangan, tapi dengan skill yang dia ada, dia boleh menyedapkan. Betul. Tapi setengah orang skill tak ada, tapi dengan gear yang dia ada tu akan menyedapkan lagi playing dia. Walaupun dia main G. Betul. Main G pun sedap. Main G aku pun tahu main G. Kira aku boleh main sedap kalau ada gear. Betul. Abang Radi pun cakap macam tu tadi. Dengar. Dia kata satu pedal dah cukup. Janganlah dengar. Satu pedal pun dah cukup. Dia kata dah cukup dah. Satu pedal pun sedap kan. Tu kalau aku rasa macam aku, memang aku more kepada gear. Tu pendapat aku lah. Aku rasa pendapat aku dia based on what kind of music sound yang kau nak deliver lah. Kalau kau nak main, contoh lah, aku tak tahu sangat. Kalau kau nak main blues, rock and roll, kau pergi bantai sound metal pun macam tak kena kan. Dia kena yang right equipment, right playing style, right method. Aku rasa everything is okay. Okay. Aku ada satu lagi soalan. Ni soalan tiba. Soalan cepu mas ni. Cepu mas ni disebabkan kau cakap, kita cakap pasal gear versus skill kan. Betul. Bila kau tengah memilih bandmate, kau pilih based on skill ataupun kau pilih based on gear? Kalau tiba kau ajak aku datang, Yol, aku nak kau main gitar besok kan. Tiba aku datang, aku bawa SX je. Adakah benda itu akan buatkan kau rasa macam alamak tak terror? Yol, kau memang suka nak pecah belahkan band. Ada band kau pakai SX tu. Sorry, tapi aku just adakah sebagai seorang gitaris, kau tengok benda ni?
Kau tengok macam macam bandmate, okay, kau tak kenal. Sekarang kau dah kenal lah bandmate Okay kau. lah. So kau tahu level dia Yelah, orang sebenarnya. yelah. Tapi kalau kau macam kau main untuk band baru ni, kau tak kenal siapa, kau datang first day, kau datang jamming. Kau tengok dia ni pakai, alah ni gitar ni aku tengok kat Jam Tut RM200 kan dia pakai kan. Oh, dia ke yang beli? Dia yang beli. Dia ke yang beli gitar RM200 ni aku tengok. Kantoi Aku di situ. nampak. So adakah kau sebagai seorang gitaris kau akan memandang dari segi benda tu? Pilih bandmate Kalau dari segi pemilihan bandmate lah. Okay. Section lain, section kau tak kisah nama apa, tapi ni bandmate. Ni bandmate lain. lah. Okay, to be honest lah, setelah aku develop dari segi gear ni and also cara develop macam mana nak main, bila kita dah makin matured tu, gear kita tu kita akan lagi fokus, kita kena dapat sound macam ni, balance apa semua. So sekarang yes, kalau in term bandmates ni aku akan tengok genre apa dia main, macam mana dia main dan juga effect. Bagi aku penting. Sebab kalau aku ajak dia main metal tapi dia tak ada bahan yang lengkap kan, dia mengharapkan kat jamming studio punya bahan je, susah. Dia tak boleh nak deliver Kita the tak sound boleh nak tu. deliver the sound lah. Kita tak boleh nak deliver the sound. So sekarang ni janganlah terasa kawan-kawan aku. Jangan terasa. Ini semua pengalaman. Ini Ini pengalaman. Betul, Kita faham. tak cakap. Akan ada situation yang mana kau macam alamak ni kan baru lah, tapi tiba skill dia power. Oh betul. Aku pernah dalam situation bandmate aku pakai gitar RM300 je. Dia beli kat Jam Tut tu RM300. Jam Tut tu dia beli gitar RM300 tapi dia pakai Jam apa ya? Jam Tut. Jam Tut. Dia tak sponsor. Kalau dia sponsor aku sebut nama betul-betul. Kalau dia sponsor, Kalau sponsor kita aku sebut. sebut nama apa Jam Tut tu kan. Tapi sekarang tak sponsor, aku cakap Jam Tut. Dia beli gitar RM300. Dia memang bandmate aku seorang ni dia memang gila beli barang kat Jam Tut. Dia nampak gitar RM500 dia beli. Dia nampak gitar ni konon, kau tahu gitar SRV. Tapi dia SRY. Dia memang Dekat dah tu. dia memang memang kau tahu ni memang menipu punya lah kan. Asalkan model lebih kurang kan. Model lebih kurang. Tapi dia beli gitar tu tapi dia pakai talk show. So dulu pun aku macam kau juga. Aku pandang juga alah pakai tak pakai Fender tak tune lah kan. Kau tak pakai Gibson kau tak slash lah kan. Kau tak slash. Tapi bila aku dah merasau benda ni semua, kadang tu fikir juga macam kadang skill pun penting juga sebenarnya. So apa sebelum kita menghabiskan, sebelum kita menutup kedai kita hari ni, podcast kita hari ni, apakah rumusan yang kau dapat daripada bincang kita hari ni? Kita start dengan Sahab dulu. Based on apa yang kita sembang-sembang hari ni kan, topik kita gear versus talent ni, aku rasa dua-dua kena balance Yul. Sebab apa? Sebab kalau kau tak ada teknik, macam mana kau nak korek sound yang ada kat dalam pedal tu untuk letupkan kau punya material. Kalau kau tak ada skill tu, macam mana kau nak gali sound tu, kau nak cari kan. So both kena balance. Lagi satu, duit pun kena ada. Tak nak cerita lah. Biasa duit tu lah saja faktor. Tapi but for this discussion aku rasa talent, equipment dua-dua kena naik. Okay, Ami, kau rasa macam mana? Okay, bagi aku gear versus skill kan. So kalau macam sekarang ni, kalau korang nak cakap pasal gear versus skill ni, gear dan skill memang kena balance. Tapi kalau contoh, kalau aku cakap pasal genre pula, genre tu bagi aku lah, pertikaian dia di mana, kalau aku perasan even orang tu main genre, dia dah tahu dia main genre ni kan, dia pun tak power, dia fokus je kat genre tu, tapi dia famous ke? Betul. Betul macam Asher pakai gitar kapuk. Gitar kapuk bodoh je. Gitar kapuk yang dia basking tengok jalan sampai pun solo sampai ke hari ni dia pakai gitar tu. Memang gitar tu juga padahal ada gitar lagi mahal. Maksudnya dia buat apa yang dia rasa dia bagus dia dan confident. dia push toward that sebagai direction. musician kau kena pakai barang yang confident. Lantak barang tu mahal ke, barang tu murah ke, kau confident dengan barang tu, kau pakai. Betul tak? Aku rasa macam tu. Bagi aku, sebab aku rasa kalau kau rasa kau punya talent sampai situ je, okay, kau embrace kan talent kau yang sampai situ tu. Betul. Kau embrace kan, bagi up kat bahagian apa yang kau power. Polish lagi kat situ. Polish lagi. Sebab kadang-kadang kalau kita nak belajar benda yang kita tak boleh buat, kita takkan boleh buat. You try hard, nampak fake. Hard, tapi you akan fake diri you kan. So sebab aku based on my own punya pendapat di mana aku macam tu. So aku rasa bukanlah aku tak nak develop myself to be better kan. Cumanya aku nak embrace sekali lagi apa yang aku tengah power. Ya, hati kau kat situ lah. Hati aku kat situ lah. Kau dah punya feel kau kat situ lah. So kau nak kat situ juga kan. Faham. Okay. Aku pun rasa macam memang banyak ni musician kan. Ada setengah orang memang dia akan main. Okay, yang serious musician akan menggunakan barang yang mahal. Dan sebab untuk macam cakap confident tadi kan. Tapi setengah orang ni macam kita tahu some musician ni dia tak serious pun. Tapi dia memang minat
mengumpul. Mengumpul. Dia nak collect, dia nak Collector. dia kalau nampak efek pedal dia geram. Oh, dia geram nak beli kan. Dia nampak apa dark glass lah. Aduh. Dia ada terasa Macam padam. kenal lah. Kalau kau terasa padan muka kau. Kita tahu tau. Kita tahu siapa. Kita tahu tau. Aku tahu. Aku main down tapi aku tahu babang apa yang kau pakai kan. So memang Bukan beli kat Jam Tuk. Jam tu. Mungkin dia beli kat Jam tu. Yo, jangan personal. Jangan personal yo. Tapi okey memang ada setengah orang ni memang dia kita kena faham dalam dunia muzik ada yang setakat mengumpul, ada yang hobi. Ada yang hobi. memang serius, ada yang tu. So macam mana pun balancekan dua-dua. Tapi asalkan dia tak kacau kau, dia tak Biar menyusahkan lantapi kau. lah dia. Lantapi lah. Lantapi lah Yang dia. main teruk dia bukan kita. betul. Kalau dia main tak terror bagi tak mahal, yang kena kutuk dia bukan kita. Yang kena betul kutuk tak? dia. Tapi kalau kau main tu kau sedar lah. Sedar lah kan. Sedar lah. Jahat bodoh. Pakai Gibson tu at least slash lah sikit kan. Switch Loman at least solo Switch Loman tu tak kantoi lah kalau kau pakai Gibson. Tak ada kena-mena dengan bandmates Tak ada kena bandmate. Tak ada Tak bandmate. ada. Okey lah, aku nak ucapkan terima kasih dekat Ami sebab terima kasih, Banda. melayan soalan-soalan drama-drama yang tak tahu apa-apa hari ni. betul. Okey lah, sebelum aku menutup, sebelum kita habis ni, okey Ami, apa segala aktiviti, apa recording, next single, next macam mana show, orang nak follow kau. macam mana orang nak follow kau, Share dekat dia orang. band kau punya page, kau Okay. beritahu. Sekarang boleh follow band saya, TNO Band, FF Band, TFOB Band. Nama dekat. Nama semua dekat kan. Dah pandai main kan. Play safe semua. Okay, Tapi okay. in terms of recording sekarang for my pop punk punya band sekarang tengah buat our EP set list. So sekarang dah lagu kelima. Korang doakanlah boleh siap masa MCO ni kan. MCO pun dah habis kat Malaysia Dah ni. habis, So kita akan release our EP ni by this year jugalah. Siapa yang minat pop punk tu boleh layan band aku. Berapa banyak lagu? Dah siap Ada 5? 6. Ada 6. Okay, satu lagi lagu lah. Satu lagi lah. Dah kat siap ni. Nak siap tu. Dah kat siap ni. Bising-bising ni. Bising-bising ni apa? 2-3 bulan siap settle lah. Kasi Siap siap lah lah kan. kan. So dalam tahun ni Tahun ni insyaAllah satu EP akan final akan release. So korang kalau nak beli tu kita most probably akan load dekat Spotify. And also kita ada load dekat merch juga. Tapi just a simple merch, DIY punya merch je. Boleh That one is direct for dengan physical copy lah. aku. Physical copy, yes, correct. Dan terima kasih Penbia. Terima kasih juga kau podcast. datang sini. Thank you. Thank you sebab datang kat show kami ni. Thank you Syahab dan Yul Thank you so much. Thank you kat Apan kat belakang kamera Thank you tu. Apan sebab belakang kami tu. ambil. Okey lah, itulah saja discussion kita untuk hari ini. Yes. Aku nak ucapkan terima kasih lagi kepada guest kita. Ami terima sebab kasih. datang meluangkan masa menjawab-jawab. Korang kat luar sana Panas telinga tu, berdarah. berdarah telinga dia. Hati pun panas. Dia asyik risau je kita sebut nama dia tadi kan. Asyik. Okey, korang kat luar sana jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share dengan kawan-kawan, bagi komen kawan-kawan. kat bawah. Aku dapat tahu ada orang cakap dengan aku, dia dengar kita punya podcast ni sampai Yes. tengah mandi. Amoy. So macam sebenarnya kalau kau orang tengah mandi ke, tengah drive ke, boleh dengar podcast ni. Yang sangkut-sangkut dekat traffic jam tu. Aku tahu korang mesti bengkak ni lah kereta bengkak depan berhenti. betul Okey. kan? Kau dengar boleh dengar podcast kita kita punya orang podcast. kan? Kita Okey? pecah punya. Kita relax Kita je. relax. Okey. Itulah saja episod podcast Terima kasih. episod keempat kita. Yes. Gear versus Skill. Yep. Rumusan dia korang boleh komen Korang kat boleh bawah. komen kat bawah. Okey, ingat. Mana nak condemn kat bawah. Terus buat research, gunakan barang sebaik habisan. Kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Yes. Bye-bye. Bye. Thank you.